latihkan diri 4.1C. Okey, so latihkan diri 4.1C. Soalan nombor 1, dia kata jumlah pendapatan. Tengok jumlah pendapatan soalan nombor 1. Okey, jumlah pendapatan ialah RM89. Jumlah pendapatan okey ialah RM89,340. Okey, pengecualian cukai ialah RM2,500 dan pelepasan cukai ialah RM11,000. Okey, kita kena buka balik formula ataupun yang kita dah bincangkan ni sebelum ni kan. Okey, ini pelepasan cukai. Okey, kita nak tengok mana formula untuk kaedah pengiraan cukai pendapatan. Okey, so ini kaedah dia. Jumlah pendapatan bercukai tolak sama dengan jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Okey. So kita tengok kaedah pengiraan dia ialah kita kena tolak untuk dapatkan pendapatan bercukai. Okey, so tengok jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. So kita pergi kepada soalan kita tadi. Dia kata hitung pendapatan bercukai. So nak cari pendapatan bercukai. Okey, so formula dia tadi ialah apa? Okey, formula dia ialah jumlah pendapatan. Okey, ni jumlah pendapatan tolak. Okey, tolak dengan pengecualian. Pengecualian. Okey, kemudian tolak dengan pelepasan. Okey, so pengecualian dia ialah berapa? 2,000. Okey, 500. Dan pelepasan dia berapa? 11,000. Okey. So, tolak kira, ambil kalkulator, kita kira 89,340 tolak 2500 tolak 11,000. Okey, so kita dapat RM75,840. Okey, so pendapatan bercukai bagi kes yang pertama ini ialah RM75,840. Okey. So, ini adalah untuk contoh soalan 1A. Kita kena ingat balik formula yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan bercukai. Okey, alalan tu kita terus notekan untuk latihan. Okey, so hari ni 25 hari bulan. 25 hari bulan 2, 2021. Kita ambil soalan 1B dan soalan 1D. Okey, so ada dua. Kemudian, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi setiap yang berikut dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Okey, dia kata untuk soalan A. Pendapatan bercukai ialah RM108,630. Okey, ada tak rebate? Tidak ada kan? Sebab apa? Sebab dia tidak ada zakat. Yang pertama ni soalan A dia tidak dikenakan zakat, maka dia tidak ada rebate. Okey, untuk soalan B kita ada zakat. Maknanya dia akan diberi rebate. Okey, pendapatan bercukai. Macam mana nak kira pendapatan bercukai? Kita kena rujuk balik jadual. Okey, kena hitung cukai pendapatan, kita kena hitung semula. Tadi kita tengok hanya soalan 1A tu ialah kita nak tahu jumlah pendapatan bercukai. Sekarang ni kita nak kira cukai pendapatan. Itu beza cukai pendapatan. So macam mana nak kira cukai pendapatan? Ini adalah untuk pendapatan bercukai. So nak kira cukai pendapatan, kita kena rujuk kepada jadual ini. Kita kena rujuk kepada jadual ini, maka kita kena bukalah muka surat ni kan. Okey, macam tadi contohnya berapa dia punya pendapatan dia. Okey. Soalan muka surat 20, tengok soalan 2, 108,000. 108,630. 108,000. Okey, 108,000 dia berada dalam kumpulan mana? Ni, kumpulan yang ini. Okey, so berapakah untuk 100,000 yang pertama? 10,900. Dan untuk yang berikutnya ialah 36,000. Okey, untuk 150,000 yang berikutnya kadarnya ialah 24%. Okey, 24%. So kita kena kira lah. Contohnya, kita ambil contoh.
Ya Maisarah, kenapa tu? Ada soalan? Maisarah angkat tangan tu, kenapa? Okey. Baik. So pendapatan cukai dia tadi, kalau 108,000 kita ambil RM 108,630. Okey, dia terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama untuk 100,000 yang pertama. 100,000 yang pertama, kadar cukai yang dikenakan ialah sebanyak mana muka surat berapa tadi? Okey. Surat ni kan? Okey, kadar cukai yang dikenakan 10,900. 10,900. Kita tulis dulu 10,900. Dan untuk baki iaitu RM108,630 tolak dengan 100,000 maka kita akan dapat okey bakinya ialah RM 8,630. Okey, so sama dengan okey tengok pengiraannya ialah 24%. Okey, 24%. So, darabkan dengan maknanya ni 8,630 kita kena darabkan dengan 24 bahagi 100. Okey. Kejap. Kejap dia not responding jap. Ni biasalah. Dia not responding sekejap Okey, dah dapat balik dah. Okey, so kita ada darab dengan berapa tadi? 24%. Lupa dah saya. Okey, darab dengan 24%. So kena darab dengan 24%. 24 bahagi 100. So kita akan dapat dia punya jumlahnya ialah 8,630 darab 24 bahagi 100. So kita dapat RM2,071.20. RM2,071.20. So jumlah cukai yang dikenakan ialah jumlah cukai yang dikenakan ialah tambah dengan 10,900 tambah dengan RM2,071.20. So kita akan dapat 12,000. Kita akan dapat RM 12,971.20. So itulah dia punya pengiraan dia. Tapi kalau kata dia ada zakat, maknanya kita akan ada rebate. Jadi kena tolak lagi dengan rebate sebanyak RM500. Okey? Boleh. So soalan A kita dah bincangkan. Okey, soalan A dengan B, C ni, A dengan B ni sama je kaedah pengiraan. C tu apabila dia melibatkan zakat maknanya dia akan ada yang kita namakan sebagai rebate. Okey, so untuk soalan nombor 2 kamu boleh buat soalan B dan soalan D. Okey, kita cuba buat supaya kamu boleh makin fahamlah dengan kaedah pengiraan cukai ini. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 3, dia kata tentang apa tu? Okey, masih lagi cukai pendapatan. Nombor 4. Okey, masih lagi tentang cukai pendapatan. Jadi kamu ambil nombor 4. Nombor 1, 2, 4. Okey, untuk muka surat yang berikutnya, kita tengok. Okey, berkenaan dengan cukai cukai taksiran individu atau bersama. Okey. Nombor 6 ini adalah untuk cukai jalan. Okey, so kita ambil soalan nombor 6 satu, kamu cuba selesaikan. Okey, nombor 7 cukai pintu, so cuba buat. Nombor 8 cukai tanah. Okey. Okey, so itu adalah latihan untuk kamu cuba selesaikan. Okey, so seterusnya kita lihat untuk kes ni sampel lagi nombor 9. Nanti cukai pendapatan. Okey, nanti next class kita akan bincangkan jawapan dia. Okey, yang ni cuba buat dulu. Salin soalan dan cuba selesaikan. Buatlah okey, supaya kita boleh faham dengan lebih jelas. Nanti tengok contoh-contoh yang disediakan agar kita lebih faham. Okey, seterusnya kita tengok bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan percukaian.
Okey. So masalah yang melibatkan percukaian, okey, contoh yang ke-11 ni. Sabrina mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM30,633. So ini adalah pendapatan bercukai. Okey, maknanya kita akan terus gunakan jadual untuk dapatkan dia punya nilai cukai yang dia kenakan pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat. Okey, tengok apabila ada zakat maknanya akan ada rebate. Okey, zakat berjumlah 230 pada tahun tersebut. Berapakah jumlah rebate cukai Sabrina? Okey. Pendapatan cukai, tengok memahami masalah. Okey, berapakah jumlah rebate cukai Sabrina? So dia kata ni, tengok yang saya highlight tu dia keluarkan juga dekat dia punya memahami masalah ni kan. Okey, kemudian merancang. Okey, dia tanya rebate zakat dan rebate pendapatan bercukai untuk kurang daripada 35,000. Okey, kalau dia punya pendapatan kurang daripada 35,000, so dia pun akan dapat rebate juga. Okey, yang kedua hitung cukai pendapatan dengan merujuk jadual kadar cukai dan jumlah rebate. So, dalam kes Sabrina ni untuk soalan A, okey, soalan A dia kata yang pertama, sebabkan dia punya pendapatan adalah kurang daripada 35,000, maka secara automatik Sabrina akan dapat rebate sebanyak 400. Yang kedua, disebabkan Sabrina ni adalah pembayar zakat, maka dia akan mendapat rebate sebanyak RM230 lagi. Okey, so jumlah rebate yang dikenakan kepada Sabrina, yang Sabrina dapat ialah RM630. Okey, so jumlah dia. Okey, so dekat sini kita kena alert lah dengan beberapa perkara macam contoh ni pendapatan kurang daripada 35,000, so secara automatik dia akan dapat rebate sebanyak RM400. Okey. Baik. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Sabrina. So cukai pendapatan, okey, untuk 20,000 yang pertama. Ini kita kena rujuk balik jadual di muka surat 12 ni. Okey, sebab dia masuk dalam kumpulan ini kan. Sabrina dia termasuk dalam kumpulan ini. Sebab pendapatan dia adalah 30,000 tadi. So 20,000 yang pertama dikenakan ialah sebanyak RM150 sahaja. Okey, RM150 sahaja. Tengok sini. Ni soalan lain dah. Soalan yang sebelum ni. Okey, contoh muka surat sebelum. Okey, yang ini. Okey, tengok. 20,000 yang pertama ialah sebanyak RM150 sahaja. Kemudian baki, baki daripada 20,000 ini 30,063. Okey, tolak dengan 20,000. So, darab dengan 3%. So, kita akan dapat 318. Okey, untuk kita dapatkan jumlah, okey, jumlah cukai. Okey, sebelum rebate sebelum rebate maknanya yang 20,000 pertama 150 tambah dengan RM318.99. Okey, so jumlahnya kita akan dapat ialah kira 150 tambah RM318.99. So dia akan dapat RM468.99. RM468.99. Kemudian, Sabrina dia ada rebate. Rebate dia yang pertama tadi ialah 400, rebate yang kedua ialah 230. So jumlah rebate dia ialah 630. So untuk tahu cukai pendapatan, cukai pendapatan sama dengan jumlah cukai yang dikenakan, jumlah cukai tolak dengan rebate. So kita akan dapat 468.99 tolak dengan RM630. So kita akan dapat baki dia adalah dalam bentuk negatif RM161.01. So kat sini menunjukkan bahawa Sabrina dah tak perlu bayar apa-apa. Sebab apa? Sebab dia punya jumlah cukai adalah lebih rendah daripada rebate yang dia dapat. Rebate dia dapat 630, tapi cukai yang dia kena bayar ialah RM468. Jadi, baki yang lagi RM161.01 ni, dia dah tak perlu bayar apa-apa dah. Jadi siapa yang dapat? Sabrina pula yang dapat. Kerajaan akan bayar kepada Sabrina sebanyak RM161.01. Okey? So Sabrina dah tak perlu bayar apa-apa. Okey? So jumlah cukai yang dikenakan kepada Sabrina ialah
kosong sen. Okey, dia tak perlu bayar apa-apa cukai. Okey, kita tengok kepada masalah yang berikutnya. Okey, contoh di muka surat 12. Okey, sekarang ni ini adalah berkenaan dengan cukai juga yang melibatkan individu. Cukai pendapatan. So jadual di bawah ialah perkara-perkara pengecualian dan pelepasan cukai Encik Hanafi. Yang pertama, pelepasan yang dia dapat ialah untuk cukai individu. Okey, pelepasan individu ialah sebanyak 9,000. Ini adalah untuk perbelanjaan individu. Kemudian untuk insurans, hak dia adalah 7,000 dan dia punya ni adalah 6,000, maka dia akan dapat penuh lah. Yang ketiga, derma kepada perpustakaan ialah sebanyak 500. Ini dia akan dapat pengecualian cukai. Okay, so ini kita kena notekan di bawah aspek pengecualian cukai. Okay, yang ini dia akan termasuk di bawah pelepasan. Okay, dan untuk individu ni pula dia akan masuk bawah pelepasan. Okay, itu beza kita kena tahu. Diberi bahawa pendapatan tahunan Encik Hanafi pada tahun 2020 ialah 70,000. Okey, so kita keluarkan. Tengok kat sini pun dia dah ada keluarkan ni. Pendapatan tahunan dia kata RM70,000. Kemudian pelepasan. Yang pertama tolak 9,000. Pelepasan untuk KWSP dan juga hayat dia dapat 6,000. Pengecualian derma dia dapat sebanyak 500. Tengok untuk derma dia kira sebagai pengecualian. Kalau untuk individu dengan KWSP itu insurans dia termasuk bawah pelepasan. So kemudian dia ada zakat. Zakat itu adalah dikira sebagai rebate. Zakat ni pula di bawah aspek rebate. Kita kena tahu beza ni, takut kita salah kira kan. Rebate. Okey. So untuk dapatkan pendapatan bercukai, maknanya pendapatan tahunan jumlah keseluruhan 70,000. Okey, 70,000 tolak dengan yang pertama pengecualian. Kemudian tolak dengan pelepasan. So jumlah pendapatan tahunan bercukai ialah sebanyak 54,500. Okey. Rujuk kepada jadual di muka surat 12 tadi. Okey, untuk 50,000 yang pertama, jumlah cukai yang dikenakan ialah sebanyak 1,800. Baki daripada 50,000 ini, jadi kita ada 4,500 darab dengan 14%. So jumlah cukai yang dikenakan ialah sebanyak 630. Okey, jumlah cukai, jumlah cukai yang ini jumlah cukai kita kena kira RM 1,800 tambah dulu dengan RM 630. So dapat berapa? Ini jumlah cukai. 1,800 tambah 630. So dapat 2,430. Okey, dapat RM 2,430. Kemudian kita kena tolak rebate. Okey, so rebate dia berapa zakat yang dia bayar? Okey, RM500 kan? Okey, maknanya 2,430 tolak dengan RM500. So, jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Encik, apa tadi nama dia? Okey, dibayar oleh Encik Hanafi ialah sebanyak RM1,930 sahaja. Okey. So pelepasan cukai ditolak daripada pendapatan tahunan. Rebate cukai ditolak daripada cukai pendapatan yang dikenakan. Okey, so soalan C dia kata bincangkan perbezaan antara pelepasan cukai dan rebate cukai. Okey, kalau perbezaan, kalau pelepasan dia tolak untuk dapatkan pendapatan bercukai, kalau rebate dia dapatkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Beza dia kat situlah. Okey, so kita kena tahu beza tu supaya kita tidak keliru. Sebab kadang-kadang yang membezakan tu kita boleh jadi keliru. Derma dengan zakat ni satu benda yang berbeza. Okey, derma masuk bawah pengecualian. Okey, zakat bawa masuk bawah rebate. Okey. Baik. Contoh 13. Kita tengok bab ni dia tak ni sangat, tak rumit sangat kan berbanding dengan insurans. Insurans lebih rumit cikgu rasa. Okey. Ini cukai perkhidmatan melibatkan elektrik. Okey, contoh 13. Encik Ko, so Encik Ko telah menggunakan 650 kilowatt per jam elektrik pada bulan November.
Okay, dia beri bahawa kadar penggunaan yang melebihi 600 kW per jam dalam sebulan akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. So, jadual di bawah menunjukkan bil elektrik rumah kediaman Encik Kor pada bulan November. Okay, so kadar dia, tengok kadar. Okay, untuk 200 kW yang pertama, okay, blok dia adalah sebanyak 0218. So ini jumlah dia. Okay, kalau 100, okay, so blok dia ialah sebanyak berapa. Jadi macam mana kita nak kira? Ini darabkan terus. Dia berkadar secara langsung. So kita boleh terus darab. Okay, so kita akan dapat 100 darab dengan 0,334. Maka kita akan dapat jawapannya ialah okay, RM berapa? 100 darab 0.334, kita akan dapat RM33.40. Okey. 300 yang berikutnya, 300 darab dengan 0.516, maka kita akan dapat RM RM154.80. Dan untuk yang ketiga, okey, yang ketiga ni, yang terakhir Z ni, 300 darab dengan 50. So kita akan dapat, okey, ni tarikh dia. Tarikh untuk 300 yang berikutnya. Tapi dia punya bacaan dia cuma 50 sahaja. So maknanya kita tak akan ambil yang ni. Kita akan ambil 50 darab dengan 0.546. So kita akan dapat sebanyak RM27.30. Okey. Selesailah sebab kita nak cari nilai X, Y, Z kan. Kita belum lagi nak kira apakah rebate dan sebagainya. Okey, kemudian jumlah bayaran yang tidak dikenakan cukai perkhidmatan. So jumlah yang tidak dikenakan ialah untuk 600 yang pertama. So 600 yang pertama maknanya inilah blok tarikh ni. 200, 100 dengan 300. So yang pertama adalah kumpulannya ini. So berapa tu? Okey, kat sini kita ada RM43.60 tambah RM33.40 tambah RM154.80. Jadi jumlah yang tidak dikenakan cukai ialah sebanyak RM231.80. Manakala yang dikenakan cukai iaitu untuk soalan C kat sini dia tanya hitung cukai perkhidmatan yang dikenakan bagi bulan November. So yang dikenakan cukai ialah ini. RM27.30 ini. Okey, darabkan dengan 6% iaitu 6/100, maka kita akan dapatlah jawapannya ialah RM1.64. Jadi jumlah keseluruhan, okey, jumlah keseluruhan bil elektrik ialah kita kena tambah keseluruhan RM231.80 tambah dengan RM27.30. Okey, tambah dengan cukai yang dikenakan iaitu sebanyak RM1.64. Kalau kita nak tahu jumlah bil elektrik yang dikenakan kepada Encik Kor. So tambahkan keseluruhan ni maka kita akan dapatlah dia punya jumlah bil. Okey. So itu adalah untuk contoh-contoh masalah. Setiap jenis cukai dia ada keadaan dan situasi yang berbeza. Jadi yang itu kita nak kena memahamkanlah. Okey. Jadi kat sini kita dah tamat. Okey, ini latihkan diri, nanti kamu cuba selesaikan. Okey, so ini cuba selesaikan. Ambil soalan nombor 2. Okey, selesaikan soalan nombor 2. Okey, kita bincang soalan nombor 1 sekarang. Okey, sekarang 25 hari bulan 25 hari bulan 2 2021. Okey, so nanti kita akan bincangkan soalan ini. Okey, kita cuba tengok soalan nombor 1. Han dan isterinya masing-masing mendapat gaji tahunan sebanyak, okey, kita buat jadual beza. Ini suami, ini isteri. Okey. So yang pertama dikata gaji tahunan. Okey, so cikgu tulis sini. Gaji untuk suami ialah RM52,100. Manakala isterinya ialah silap. Suami ialah sebanyak 63,400. Isteri 52,100. Okey, pada tahun 2020. Okey, dia beri bahawa jumlah pelepasan yang layak dituntut oleh Han dan isterinya ialah 61,219. Okey, jumlah pelepasan. Jumlah pelepasan ialah sebanyak RM
61,219. Okey. Hitung jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Han dan isterinya jika taksiran cukai bersama dibuat. Sebab dia nak cukai bersama. Okey, maka apabila taksiran cukai bersama, so kita kena cari dulu jumlah pendapatan kasar. Okey, jumlah pendapatan kasar. Macam mana nak dapat? Okey, suami tambah isteri. Sebab apa? Sebab dia kata bersama. Okey, so bila bersama maka kena tambah dua-dua ni. Jadi kita ada 63,400 tambah dengan 52,100. Okey, kita tambahkan. Dapat 115,000. Okey, so kita dapat RM 115,500. Okey, kemudian dekat sini dia kata jumlah pelepasannya ialah sebanyak 61,219. Okey. Nak cari jumlah pendapatan, okey, jumlah pendapatan bercukai. Okey, ialah sama dengan okey, pendapatan kasar, okey, pendapatan kasar tolak dengan pengecualian. Tak ada kan? Kat sini tidak ada pengecualian. So tolak dengan pelepasan. Okey, pelepasan cukai iaitu sebanyak 61,219. So kat sini kita ada 11,500. Okey, tolak dengan 61,219. So jumlah pendapatan bercukai yang dikenakan ialah sebanyak 61,219 RM. Okey, RM 54,000. RM4,281. Okey, kemudian kita nak tahu jumlah pecukai. Okey, so jumlah cukai dia termasuk dalam kumpulan 54,000. So kita kena buka balik muka surat 12. Okey, kita tengok pada jarual ini. Ini jarual. So dia dalam kumpulan 54,000. So yang kita rujuk yang ini. Okey, untuk 50,000 yang pertama, jumlah cukai yang dikenakan ialah 1,800. So, pergi muka surat tadi. So kita kena buatlah. RM 50,000 yang pertama ialah RM 1,800. Baki daripada tu, so 54,000 tolak dengan 50,000. So kita ada baki dia ialah sebanyak 4,281. Kita kena darabkan dengan berapa? Okey, so kena darab dengan, kalau ni darab dengan 14%. So darab dengan 14%, maka kita akan dapat, okey, darab dengan 14%. Okey. 4,281. 4,281 darab dengan 14%. So 14 bahagi 100. So kita akan dapat RM599.34. Okey, so jumlahnya ialah RM RM599.34. So jumlah cukai yang dikenakan kena tambahlah 1,800 tambah dengan 599.34 sen. So kita akan dapat jawapan dia ialah, okey, jap, 2,000. Okey, RM RM2,399.34 sen. So jumlah cukai yang dikenakan kepada Encik Han dan isterinya ialah sebanyak RM2,399.34 sen. Okey, so itu kaedah pengiraan. Jadi banyak faktor yang kita kena ambil kira. Okey. So maka untuk bab ini sebenarnya dah selesai. Jadi cikgu ada bagi tugasan tadi. So siapkan tugasan. Sekarang ni kamu ada masa masa tutor ni sampai pukul berapa? 9.30 kan? Okey. So kamu boleh siapkan tugasan tersebut dalam tempoh ni sampai pukul 9.30 terus buat. Tak perlu tunggu-tunggu waktu lain. Terus siapkan sekarang supaya kamu tidak terbeban dengan tugasan yang banyak.
Okey, buat terus masa yang ada pukul 8.30 sampai 9.30 ni terus buat. Ada masalah boleh WhatsApp cikgu untuk tanya soalan. Okey, kalau ada masalah cikgu terus jawablah. Yang mana cikgu boleh jawab terus Okey. So secara rumusannya, okey, untuk percukaian ini kita ada 5 jenis cukai. Yang pertama cukai pendapatan, yang kedua cukai jalan, yang ketiga cukai pintu, yang keempat cukai tanah dan yang kelima cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai jualan satu, cukai perkhidmatan tu satu. Dia dua benda yang berbeza tetapi di bawah satu aspek yang sama. Okey. So kat sini kita kena lihat dua, ada setiap satu ni kita kena lihat tiga benda. Bawah cukai pendapatan ada tiga aspek yang kita kena lihat. Cukai jalan ada tiga benda yang kita kena lihat. Cukai pintu pun sama. Okey. So apa belah tiga benda tu? Kesan. Okey, kalau kita mengelak daripada cukai. So apakah tindakan undang-undang yang dikenakan? Yang kedua, pengiraan yang melibatkan cukai dan yang ketiga, masalah yang melibatkan percukaian tadi. Okey, sebab situasi untuk setiap individu adalah berbeza. Okey, maka dengan itu kita kena perhalusilah setiap masalah tersebut. Macam contoh ni kan, kes ini nombor satu, kes dia tidak ada tidak ada pengecualian dan tidak ada rebate. Jadi senang nak kira. Kalau nombor dua tu dia ada apa? Dia ada zakat. Maknanya dia ada rebate. Okey. Dan itu benda-benda tu kita kena ambil kira. Okey. Seterusnya, muka surat 26. Ini adalah soalan saya rasa. Okey. Ni refleksi latihan ekstensif. Okey. So tidak ada masalah. Kita sediakan dulu kita punya latihan yang cikgu dah bagi. Nanti kamu bolehlah buat rujukan yang ini. Cuba-cuba selesaikan. Okey. Kalau kita tengok tengok soalan-soalan yang disediakan di sini. Soalan yang berbentuk definisi. Okey, soalan yang berbentuk pengiraan. So maknanya nanti untuk matematik, dalam SPM kamu nanti pun akan ada soalan yang berbentuk jawapan yang melibatkan pembacaan. Okey, secara logiknya maknanya kena bacalah. Okey, kalau dulu orang kata matematik tak boleh baca kan. Sekarang ni dah kena baca. Sebab ada benda-benda yang aspek yang memang kita kena baca dan kita kena dapatkan pengetahuan. Okey, so untuk hari ni itu sahaja. Ada apa-apa persoalan sebelum kita akhiri? Teha, Idham, Aisyah, Akilah, Syukri, Afikah, Nurin, Sakinah. Mi goreng tadi mana? Hilang dah. Siapa? Iqbal Okey, kalau tidak ada soalan, mungkin kita boleh akhiri. So saya